أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas semua nikmat yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam, taufik hidayah yang berpanjangan insya-Allah. Semoga kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya marilah sama-sama kita mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat dan juga para tabi'in, tabi'in, seterusnya semua mengikuti Nabi sampailah ke hari kiamat. Yang dikasihi, yang dimuliakan kepada para asatizah, tuan guru, sahabat fadilah, kepada Fadil Ustaz Wali, seluruh asatizah Saqafah Center serta para jemaah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sebagaimana Allah himpunkan kita pada pagi ini di dalam taman syurga di dunia, moga Allah Ta'ala juga di yaumul akhirah menghimpunkan kita dalam taman syurga yang hakiki di dalam Jannah Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, para salihin dan orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar muslimin, mudah-mudahan sihat insya-Allah. Mohon maaf sikit kelewatan sikit pada pagi ini. Ala kulli hal, kita nak terus menyambung tadabbur Quran kita pada insya-Allah pagi ini berkaitan dengan ayat-ayat yang mengkhabarkan tentang disebutkan dengan terbang. Mungkin pelik sikit sekalian tajuk tapi inilah antara perkara yang menarik dalam Quran yang Allah Taala nyatakan berkaitan dengan penerbangan di dalam Quran. Dan subhanallah, menyebut tentang terbang selalu kita sebut tentang terbang ni, kita akan terus pergi kepada haiwan yang berterbangan. Selalunya apa? Iaitulah at-tayr, burung-burung yang berterbangan. Jadi kita mulakan tadabbur kita pada pagi ini dengan melihat kepada surah yang pertama, surah Al-Mulk, ayat yang ke-19. Kita buka dulu surah Al-Mulk ayat 19 sebagai muqaddimah pembukaan kepada perbincangan kita pada pagi. Baik. Dalam surah Al-Mulk ayat 19 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka manusia itu melihat, yara artinya melihat, memerhatikan dan berfikir, ila at-tayr, kepada burung-burung. At-tayr, burung-burung, fawqahum, yang berada di atas mereka, artinya yang berterbangan di atas mereka. Safatin wa yaqbid, burung ini berterbangan dengan mengembangkan sayapnya lalu menguncupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidaklah yang menahan mereka itu dari jatuh melainkan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang Maha melihat akan setiap sesuatu. Baik. Jadi kita kupas dulu ayat Quran ini. Pertamanya, ayat ini kata mufassirin adalah ayat yang membicarakan tentang salah satu dari makhluk Allah Ta'ala yang namanya at-tayr.
ataupun burung-burung. Ya. Jadi dalam ayat Quran ini, pertamanya Allah Ta'ala menarik perhatian pembaca. Ya, kitalah pembaca Quran itu, supaya melihat salah satu dari makhluk Allah. Awalam yarau ila at-tayr. Tidakkah mereka melihat kepada at-tayr, burung-burung yang berterbangan? Ya. Maka melihat kepada apa? Melihat kepada bagaimana kejadian burung itu. Bagaimana rupa dan keadaan burung itu. Bagaimanakah sifat dan bagaimanakah fizikal burung itu sehingga ia mampu terbang. Dan bagaimanakah daripada penciptaan burung itu, kita akan dapat melihat betapa bijaksananya penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa telitinya, ya, al-khabirnya pencipta Allah Subhanahu, penciptanya burung itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa al-hakim, maha bijaksananya pencipta itu, ya. Dan betapa al-musawwir, pencipta itu begitu bijaksana sekali membentuk rupa haiwan tersebut dengan rupanya yang seimbang, yang elok, bahkan cantik, ya. Sebagai rupa kita tengok cantik rupa dia, kan. Jadi semua ni adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh kita untuk bukan hanya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita disuruh menggunakan penglihatan kita untuk melihat dan akal fikiran kita untuk berfikir tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang terdapat di alam semesta ini. Jadi sebab itu bila kita sebut haiwan yang berterbangan ini, burung ini, merupakan salah satu daripada makhluk Allah SWT. Ya. Sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran, kita melihat bagaimana Allah Ta'ala suruh kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bukan hanya berzikir kepada Allah. Ya, zikir ni macam mana? Kita ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Bukan hanya dengan kita membacakan Quran, yes, itu berzikrullah. Allah Ta'ala suka kalau kita membacakan Quran. Setiap daripada huruf Quran yang kita bacakan, bagi Nabi sebut, setiap satu huruf tu kita dapat 10 pahala, 10 hasanah. Ya. Dan kalau kita tergagap-gagap baca Quran, Nabi sebut kita dapat ajrain, 2 pahala. Artinya walau satu, kita dapat 2. Kan? Kalaulah kita mahir dengan bacaan Quran, maka ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang tu akan diiringi oleh malaikat. Ni dahsyat ni orang-orang yang rajin dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi balik kepada tadi, maka Quran ini bila dibacakan Allah Ta'ala, rahmat kita. Allah Ta'ala beri berkat dalam hidup kita. Dan sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, ini kesinambungan daripada ayat ini. Dalam surah Ali Imran, ayat berapa? Baik, kita lihat ayat yang ke Baik, ayat ini menceritakan tentang bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya search ayat keberapa. Tapi ayat ini saya ingat, cuma saya tak apa ingat nombor ayat itu. Sekejap, saya search sekejap. Baik, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk baik. Saya tengok. Baik. Okey. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekejap lagi saya beritahu nombor ayatnya. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, antara satu golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran adalah golongan yang disebutkan, golongan yang suka, pertamanya yazkurunallah, suka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah Ali Imran ayat 190. Surah Ali Imran ayat 190. Allah Taala berfirman, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, yang Allah Taala muliakan adalah mereka yang suka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir pada Allah. Seperti disebut tadi, zikir boleh jadi mengucapkan pujian kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan sebagainya. Membacakan ayat Al-Quran, berada dalam majlis ilmu, itu semua zikrullah. Jadi Allah Taala suka hamba-hambanya yang suka berzikir, selalu berzikir pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Masa berdiri pun dia berzikir, masa duduk pun dia berzikir, masa baring pun dia berzikir juga. Kemudian bukan hanya mereka berzikir kepada Allah SWT dalam banyak masa kehidupan mereka, tapi mereka suka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka suka untuk berfikir, iaitulah tentang kejadian seluruh langit dan juga bumi. Jadi nak menyebutkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, bagaimana kalau seorang itu dia suka untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dia tengok langit, tengok bumi, tengok daratan, tengok lautan. Maka dengan itulah semakin dia bertambah iman kepada Allah, bertambah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 191 surah Ali Imran. Dengan dia melihat makhluk Allah Taala, seperti tadi Allah suruh kita tengok haiwan, at-tayr, burung itu berterbang. Jadi dengan itu seorang tu akan wa yatafakkaru, dia akan berfikir bagaimana hebatnya Allah yang menciptakan alam semesta. Langit Allah yang luas, bumi, daratan, lautan dan sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Lalu bila dia sudah melihat tanda kebesaran Allah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, lalu dia pun sebut, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidakkah kau jadikan semua ini dengan kecacatan, kekurangan? Subhanaka faqina azabannar, maha suci kamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi maksudnya apa? Allah Taala suruh kita ni bukan hanya ibadah solat, puasa, dan lain-lainnya, ibadah zikrullah. Tapi zikrullah itu juga mengingati Allah Taala juga dengan boleh dengan kita melihat tanda kebesaran Allah. Dan Allah Taala suka kita macam tu. Baca Quran, tengok langit, bumi, daratan, lautan, berfikir tentang, maknanya membaca tentangnya, fakta-fakta tentang sains, tentang kejadian alam. Ini semua adalah perkara yang membangkitkan lagi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita insan yang semakin mengenali keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan kebijaksanaannya, keagungannya, sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang agung. Begitulah juga menyedari bahawa lemahnya kita ni, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bergantung kepada Allah Taala dan sentiasa duduk dalam keadaan maknanya apa? Duduk dalam keadaan maknanya sentiasa duduk lemah, bergantung kepada Allah Taala dan sentiasa memerlukan kepada rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab tu kalau kita keluar pergi hutan, tengok, kita jaga trekking ke, atau kita pergi lautan ke, atau kita pergi mana-mana ke, semua perjalanan itu kita jadikan sebagai satu perjalanan untuk mengingati Allah. Bukan sekadar enjoy je, tapi untuk ingat pada Allah. Tengok kat hutan, Masya Allah, hebat Allah Ta'ala ciptakan pokok-pokok yang berlainan jenis,
yang berlainan fungsi, yang berlainan keadaan. Siapa yang pelihara ni? Tak ada yang pelihara, tak ada yang jaga dia. Maka Allah jadikan dia dengan Allah yang memeliharanya. Manusia tak jaga pun kan. Tapi Allah Ta'ala jadikan daripada tumbuhan itu pula ada bekalan oksigen. Daripada tumbuhan itu juga menjadikan anak-anak sungai. Akhirnya dari sungai sumber bekalan minuman, air kepada kita. Jadi semua ni kita akan dapat nampak tanda kebesaran Allah SWT bila kita membacakan Quran dan berfikir tentang kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta ini. Sebab itulah balik kepada surah Al-Mulk tadi, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan haiwan ini. Namanya At-Tayr, burung. Jadi masalah dirahmati Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala beritahu, fawqahum, yang terbangan di atas mereka, manusia. Safatin wa yakbid. Jadi burung ni Allah Ta'ala beritahu bahawa dia bukan sekadar mengibaskan sayapnya, tapi ada dua perbuatan yang penting untuk membolehkan ia terbang. Pertama, safat, dia mengembangkan sayapnya. Yang kedua, wa yakbid, dia menguncupkan sayapnya. Jadi proses pengembangan dan penguncupan sayap burung ini bukan sekadar mengibasnya, bukan macam ambil satu batang penyapu, kibar boleh terbang. Dia tak jadi macam tu kan. Dia mesti ada satu prinsip yang membolehkan dia terbang. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya manusia berfikir dan melihat, lalu berfikir tentang bagaimana pertamanya Allah yang menciptakan makhluk itu. Yang keduanya bagaimana usahanya untuk dia mampu terbang. Jadi dengan itu supaya kita boleh belajar sesuatu, mengambil ibrah yang pertamanya, yang keduanya mengambil manfaat daripada ayat Quran, daripada pelajaran ini. Kerana yang menciptakan haiwan itu adalah Allah, dan yang menurunkan firman ini juga adalah Allah SWT. Maka dia yang maha tahu apakah manfaat, apakah kelebihan, apakah kaedah, apakah teknik bagi sesuatu penciptaan itu. Kalau contoh burung, bagaimana ia terbang, Allah mengetahui setiap daripada pelusuk caranya, kerana dia yang menciptakan haiwan itu, dia yang membolehkan haiwan itu terbang. Sebab tu Allah berfirman, ma yumsikuhunna illa rahman, tidaklah yang menghalang burung itu dari jatuh itu melainkan Allah Ta'ala yang maha pemurah. Maka dengan teknik yang betul, cara yang betul, usaha yang betul, haiwan ini boleh terbang. Maka dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala, innahu bikulli syai'in basir. Allah tu maha melihat bagi setiap sesuatu. Jadi kita mengetahui dari sini bahawa Allah Ta'ala mengetahui setiap perbuatan kita, bahkan Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Allah SWT mengganjari apa yang kita laksanakan. Setiap dari kebaikan diberi hasanah, setiap dari keburukan maka kejahatan itu ditulislah dengan dosa. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah daripada ayat ini juga kita mengetahui bukan hanya Allah itu maha mencipta, tapi Allah itu maha memelihara. Bahkan Allah SWT itu maha teliti akan setiap satunya. Bahkan kita tidak akan terlepas setiap perbuatan kita melainkan di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi masalah dirahmati Allah Taala, ini ayat yang pertama berkait dengan at-tayr, burung-burung yang berterbangan. Menarik, ada satu kisah seorang sahabat Nabi yang mana namanya Ja'far. Ja'far ni sebenarnya adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ja'far ni adalah adik-beradik kepada seorang sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Talib. Juga maksudnya dia adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far ni, wali sekalian dirahmati Allah Subhanahu taala, ada satu kisah yang menarik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana satu cerita yang berlaku tentang Ja'far. Jadi Ja'far ni tuan-tuan dirahmati Allah taala, ada gelaran dia. Gelaran dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far ni yang boleh terbang. Kenapa jemaah sekalian? Yang menariknya, ketika satu peperangan, namanya peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ini, bila peperangan, ada sahabat yang akan diamanahkan memegang bendera, memegang panji Islam. Itu menunjukkan kekuatan Islam itulah. Kalau panji itu masih tegak terlihat, berarti kumpulan itu masih kuat.
Dan kalau ia gugur, artinya semangat kumpulan pun akan gugur lah. Ya. Jadi pemegang panji ini biasanya orang yang sangat-sangat kuat, orang yang sangat-sangat hebat, yang memegang semangat kepada kumpulan yang berperang. Jadi Zaid bin Harithah ya, adalah sahabat yang pegang panji itu. Ya. Jadi bila satu masa di dalam peperangan Mu'tah, mereka kaum kaum musyrikin di kalangan orang-orang Rom, ya, mereka peperangan itu adalah bersama dengan orang Rom, kaum muslimin dengan mereka ini, maka mereka bunuh Zaid bin Harithah. Bila Zaid bin Harithah syahid, maka Ja'far lah yang memegang bendera itu. Dia ganti, dia pengganti pegang bendera itu. Dan bila dia pegang bendera pasukan tentera muslimin dan terus berlawan, terus berentap, dan bila keadaan makin dahsyat, ya, sampailah dia terpaksa terjun daripada kuda ni, ya, dan terus berlawan sampailah putus tangan kanan ni. Jadi tengah dia pegang, di tengah berlawan tu pegang bendera, maknanya boleh pegang tangan kanan, putuslah tangan kanan dia, maka dia pegang dengan tangan kiri dia. Dia pun berjuang lagi sampailah orang datang potong tangan kiri dia pula, putus tangan kiri dia. Ya, maka bila putus tangan kiri dia, ya, dia pegang dengan lengan dia. Dia pegang bendera tu dengan lengan. Sampailah akhirnya dia pun syahid. Dan saat dia tengah syahid tu, dia masih lagi dia mengangkat bendera tu. Bayangkan, maknanya memang hebat Ja'far ni. Ja'far ni juga sahabat yang telah pun membacakan Quran di hadapan Raja Najasyi ketika hijrah, ketika hijrah ke Habsyah. Hijrah sebelum hijrah ke Madinah, berlaku hijrah ke Habsyah, Nabi tak ikut, Ja'far antaranya. Dan bila Ja'far membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi, maka menangislah Raja Najasyi dan pendeta-pendeta Kristian, pendeta-pendeta Nasrani, kerana mengenali bahawa yang telah sampai itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ayat-ayat Quran ini. Maka itu antara Ja'far, ya. Jadi makna jasa Ja'far, subhanallah. Akhirnya Raja Najasyi juga memeluk agama Islam. Dan Ja'far masalah dia dah syahid, dikatakan bahawa seorang tentera Rom mencantas Ja'far dengan satu pukulan kuat sehingga terbelahlah tubuhnya. Maknanya badan dia ni terkoyak dua, kan? Terbelah dua badan dia. Allah menggantikan, dalam hadis menyatakan Allah telah menggantikan untuk Ja'far ini dua sayap yang digunakannya untuk terbang ke mana saja dalam syurga. Masya Allah. Oleh kerana itu, Ja'far ini dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far Zu Al-Janahain, ya. Ja'far yang memiliki dua sayap, ya. Dan ada hadis Nabi SAW yang menceritakannya. Antaranya adalah hadis riwayat Tirmizi, menyatakan hadis yang sahih. Apabila Ja'far ni syahid, Abdullah bin Abbas cerita bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib." Aku telah melihat Ja'far bin Abi Talib, ya, malakan yatiru fil jannah ma'al malaikah bi janahain. Masya-Allah. Nabi kata Nabi nampak Ja'far ni berterbangan di syurga bersama para malaikat dengan kedua sayapnya. Allahu Akbar, ya. Jadi ini antara kehebatan sahabat Nabi, yang dipanggil Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Ali, ya. Dan disebutkan ini antara hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan sahabat ini. Jadi kalau sebut tentang Tayyir, teringat Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi yang dikurniakan dua sayap kerana dia telah mengorbankan dirinya untuk mempertahankan kekuatan Islam yang akhirnya dalam Mu'tah itu, peperangan itu, mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dimaksudkan dirahmati Allah Taala. Jika tadi kisah tentang burung yang berterbangan, terbalik kepada ayat Quran yang seterusnya. Surah An-Nahl ayat 79, ya. Surah An-Nahl ayat 79 pula. Jadi kalau tadi Allah Taala sebut tentang burung yang berterbangan, teknik yang pertama mengembangkan sayapnya dan menguncupkan sayapnya untuk dia terbang. Maka bagaimana pula
maknanya apa, cara untuk burung ini kekal terbang dengan tempoh yang panjang. Ada sebahagian burung-burung yang terbang, dia bermigrasi daripada satu tempat ke tempat lain dengan tempoh yang sangat panjang. Sampai berbulan-bulan lamanya dia kena terbang tanpa dia mendarat. Maknanya tak mendarat, dia terbang, dia sedar, dan dia tidur, dia jaga balik, masih dalam keadaan terbang. Jadi ini antara makhluk yang Allah SWT ciptakan, burung ini memiliki kelebihan yang istimewa, terbang dengan tempoh yang panjang. Jadi macam mana mereka boleh terbang? Biar Allah Ta'ala beritahu dalam surah An-Nahl ayat 79. Surah An-Nahl ayat 79, surah Lebah ayat 79. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Baik, dalam ayat ini menarik sekali bila Allah Ta'ala mendetailkan lagi bagaimana burung yang mengibaskan sayapnya akhirnya boleh berterbangan dengan tempoh yang panjang. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka memerhatikan pada burung-burung yang dimudahkan terbang melayang di angkasa. Alam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka melihat, memerhatikan, iaitulah ke atas burung yang berterbangan dipermudahkan, musakhkharatin fi jawis sama', yang telah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala berterbangan fi jaw. Jaw ini maknanya udara. Udara ni kita tak boleh lihat dia, tapi dia boleh dimampatkan. Udara ni boleh dikumpulkan, tapi dia tak nampak, cuma dia wujud. Dia wujud. Kita bernafas pun udara yang kita hirup hanya ada 21% oksigen. Dan udara inilah yang dijadikan burung sebagai satu cara untuk dia kekal terbang di atas langit Allah SWT, fis sama', di jawis sama', di langit Allah SWT. Ma yumsikuna illallah, tidaklah ada yang menahannya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Ta'ala beritahu, inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya pada demikian itu terdapat bukti dan tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Baik, maka kali ini kita lihat bagaimana udara yang Allah Ta'ala nyatakan menjadi sebab kenapa burung mampu terbang. Kenapa Allah Ta'ala bagi hin-hin? Kenapa Allah Ta'ala bagi cara kaedah-kaedah ini dengan kalimah yang simple tapi sangat-sangat tepat, sangat-sangat mendalam. Jadi subhanallah, pendengar sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu belum ada kajian-kajian tentang haiwan ni, tak ada zoologi, tak ada kajian tentang burung. Sekarang ni ada satu bidang dalam kajian burung ni. Maknanya orang yang mengkaji burung ni, dia ada kaedah, ada kajiannya, macam mana spesiesnya, macam mana fizikalnya, macam mana keadaannya, macam mana ilham. Haiwan-haiwan burung ni pun dia ada specialty. Ada sebagian burung-burung yang dipanggil the birds of paradise. Kalau jemaah sekalian tahu, mereka ni ada kejadian yang lain daripada burung-burung yang lain. Dia cantik lain macam, cantik sangat. Dan dia pandai menggunakan kecantikan itu untuk dia, maknanya apa? Maknanya dia mempertunjukkan kecantikan itu. Macam burung merak lah. Burung merak ni dia ada ekor yang panjang, dan bila masa tertentu dia akan kembangkan ekor dia untuk menunjukkan kekuatan dia kepada pihak lawan. Padahal dia kecil je kan. Jadi ini sebagian daripada kajian-kajian. Jadi dulu tidak ada kajian-kajian ini. Dan tidak ada alat teknologi untuk mengetahui dengan mendalam bagaimana cara burung terbang. Tapi burung itu berterbangan, cuma bagaimana kaedah dia terbang. Dan di zaman itu, bayangkan masalah transportation ataupun kenderaan adalah menggunakan jalan darat, sama ada naik unta, naik kuda atau sebagainya kan. Dan pada itu pun Allah Ta'ala turun Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Ta'ala berfirman, maka tidakkah kamu melihat kepada unta itu, bagaimana
kami menciptakan, bagaimana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala memang suruh kita melihat tanda kebesaran Allah pada penciptaannya. Jadi apa yang menariknya tentang haiwan ini, burung ini, dia melakukan sesuatu yang haiwan lain tak buat. Dia terbang. Ya. Maka subhanallah, ketika itu manusia zaman terdahulu 1400 tahun dulu hanya mampu menggunakan haiwan daratan sebagai jalan untuk bermusafir. Kan? Naik kuda, naik unta, naik keledai sebagainya untuk bermusafir jauh beribu-ribu kilometer. Kemudian tidak, jika tak guna jalan darat, guna jalan laut. Naik sampan, naik kapal dengan tempoh yang panjang. Tetapi manusia tidak terfikir pun bahawa manusia boleh terbang. Sebab tu kita lihat menariknya ayat Quran ini. Bila Allah Ta'ala suruh manusia melihat kepada haiwan ini, at-tayr. Dan dengan itu kamu boleh belajar sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Iaitu apabila kamu melihat kepada haiwan ini, fizikalnya, bagaimana sifat ia terbang, bagaimana cara ia terbang, bagaimana konsep penerbangan yang ada pada burung itu, maka akhirnya nanti kamu akan boleh terbang. Jadi maksudnya Quran, ayat Al-Quran menginspirasikan manusia untuk berusaha seperti mana haiwan tadi. Cuba lihat bagaimana fizikal dan sebagainya. Lalu Allah berfirman, "Ma yumsikuhunna illallah." Tidaklah haiwan itu mampu terbang, mampu bertahan di langit, melainkan dengan izin Allah. Artinya usaha yang betul, cara yang betul, teknik yang betul, desain yang betul. Dan maknanya apa? Apabila kita lakukan dengan jalan yang benar, yang betul, maka tidak mustahil kita juga boleh terbang. Jadi maknanya apa? Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir luar daripada kotak. Al-Quran mengajak kita untuk jadi insan yang kreatif, yang berusaha, yang mudah-mudahan sampai kepada peringkat kejayaan. Sebab itu jemaah sekalian, tidak ada manusia zaman dulu yang percaya bahawa manusia boleh terbang. Secara logiknya manusia tak boleh terbang. Kalau batu yang dibaling ke langit pun akan jatuh ke bumi. Kalau manusia loncat pun daripada satu tempat tinggi akan jatuh ke daratan. Jadi macam mana manusia nak terbang? Apakah caranya? Bagaimana kaedahnya? Sebab itu Al-Quran memberi penjelasan apakah poin-poin penting, apakah teknik-teknik yang penting dalam penciptaan at-tayr, burung yang terbang itu. Ya, akhirnya kita boleh ambil untuk kita memanfaatkan. Baik. Jadi kita bawa ke hadapan lebih kurang tahun 850 Hijriah. Ada seorang ulama bernama Abbas Ibnu Firnas. Jadi Abbas Ibnu Firnas ni seorang tokoh ulama daripada Andalus, daripada Spanyol. Jadi dia ni menguasai ilmu Al-Quran, menguasai bidang ilmu agama, dan masa yang sama dia pun berusaha menguasai bidang ilmu yang lain seperti ilmu matematik moden. Dia menguasai bidang ilmu fizik, kemudian bahagian ilmu disebutkan dengan kejuruteraan, falsafah dan sebagainya. Jadi banyak bidang ilmu yang dia kuasai. Ini kelebihan ulama Islam terdahulu, dipanggil polymath. Dia menguasai banyak bidang-bidang di dalam kehidupan ini. Dan tidaklah mereka ini menguasai bidang-bidang itu melainkan untuk meninggalkan manfaat kepada manusia. Jadi bila mereka dah menguasai bidang ilmu agama, mereka tak berhenti di situ, mereka menguasai bidang ilmu yang lain agar lebih banyaklah manfaat yang dapat ditinggalkan. Lebih banyaklah ilmu yang dapat, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebab tu mereka ni usaha, walaupun dah menguasai bidang ilmu tertentu, mereka pergi lagi bidang yang lain supaya banyak lagi manfaat yang boleh ditinggalkan. Mudah-mudahan. Jadi kenapa semua tu hasanah, semua tu pahala kan. Bila Nabi sebut dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila kita meninggal dunia, semua amalan kita ni semua tidak akan kita bawa. Semua perkara yang masih hidup kita ni kita tak bawa. Makan, kita punya pakaian, kita punya
harta, kita punya semua benda, kita takkan dapat bawa pun semua perkara. Bahkan amal kita pun terputus. Jadi kalau atas dunia boleh doa, boleh baca Quran, boleh zikrullah, boleh solat, boleh berinfak, masa dah meninggal tak boleh lah. Semua ni terputus. Betul Nabi beritahu hal ini. Maka inilah yang menjadi inspirasi kepada ulama-ulama Islam yang terdahulu untuk meninggalkan manfaat. Manfaat ilmu. Antaranya bila Nabi sebut, semua terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariah, sedekah jariah kita. Apa yang kita sedekahkan yang terus dimanfaatkan. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi selama mana ilmu itu diberikan, digunakan, dimanfaatkan, disebarkan, digunakan dalam kehidupan seseorang itu, maka orang yang memberikan awal ilmu itu yang mencetuskannya akan dapat pahala yang berpanjangan. Walaupun dah meninggal dunia, tak mengalir pahala. Dan seterusnya yang ketiga, wa waladun soleh yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan bagi dia. Jadi kalau kita mendidik anak yang soleh, kita beruntung. Didik anak kepada akhirat, kepada agama, maka kita akan beruntung. Sebab apa? Maka itulah yang akan mendoakan kita. Jadi kalau anak tak ada ilmu agama, rugilah. Kalau anak ada ilmu agama, ada ilmu Quran, insya-Allah kita akan beruntung dunia dan akhirat. Kerana anak-anak yang ada ilmu ini, takkan dia terlupakan jasa ibu ayahnya. Dan apatah lagi bila Allah yang suruh, dalam agama ni Allah yang suruh kita mentaati ibu dan ayah. Bila antara jasa yang kita boleh berikan adalah doakan untuk mereka setelah mana mereka meninggal dunia. Bersedekah untuk mereka bila mereka dah meninggal dunia. Mereka dapat pahala. Ibu ayah kita dapat pahala. Kan? InsyaAllah. Jadi balik kepada tadi, maka sebab itulah bila kita kembalikan kepada perbincangan kita tadi, maka Abbas Ibnu Firnas pada usianya sudah sampai 60 lebih kurang 65 tahun. Dia cipta mesin terbang. Dan mesin terbang ni adalah sesuatu yang dia adalah diinspirasikan daripada burung yang berterbang. Dari mana dia dapat idea tu? Bila Allah sebut alam yarau ila tayr. Tidakkah kamu melihat terhadap burung yang berterbang? Maka burung menjadi inspirasinya untuk terbang. Ketika semua orang kata, apalah, Abang Ibn Firnas dah tua-tua ni, tak payahlah nak terbang-terbang kan. Sebab dia cipta mesin terbang tu usianya dah 65. Jadi orang kata, tak payahlah, pergilah ibadat kan. Cari saham akhirat pula. Jadi ini mungkin sebagian orang fikir macam tu. Tapi sebenarnya dia sedang mencari saham akhirat dengan ilmu yang dia nak tinggalkan, dengan manfaat yang dia nak tinggalkan. Itu antara inspirasi dari hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Bila sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia yang terbaik amalnya? Lalu Nabi kata, khairun nas man anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang meninggalkan manfaat kepada manusia yang lain. Sebab itulah kalau kita nak jadi insan yang terbaik di sisi Allah, Rasulullah, adalah kita banyak tinggal manfaat bagi manusia yang lain. Manfaat ilmu, manfaat macam tadi invention, ciptaan kepada teknologi yang membolehkan manusia mendapat kebaikan. Manfaat kepada manusia yang lain dengan memudahkan urusan mereka. Itu adalah insan terbaik. Sebab tu Abbas bin Firnas bersemangat untuk membuktikan bahawa manusia boleh terbang. Kenapa? Sebab dia yakin boleh. Sebab Quran sebut ma yumsikuna illallah. Kalau haiwan yang burung itu boleh terbang dengan izin Allah Ta'ala, mengapa tidak manusia? Maka kalaulah manusia boleh terbang, tentu sekali banyak faedah. Antara apa semangat dia nak bagi terbang ni, Abbas Ibn Firnas, sebelum adik-beradik Wright menciptakan kapal terbang. Kalau kita buka buku sejarah, kita akan dapati terbang ni, penerbangan selalu akan diletakkan insan yang pertama terbang, the Wright brothers. Sebenarnya bukan. Bukan Wright brothers. Sebenarnya yang pertama kali terbang, berjaya terbang adalah Ibn Firnas. Dan Ibn Firnas terbang
100 tahun sebelum Wright Brothers berjaya terbang. Maknanya masa dia kena terbang tu, Wright Brothers pun tak wujud lagi mungkin. Kerana betapa umat Islam, ulama Islam ini menginginkan meninggalkan manfaat, dan mereka berlumba untuk membuktikan sesuatu yang nampak mustahil tapi hakikatnya boleh dilakukan. Jadi apa sebab dia nak terbang? Jadi antara sebab yang saya baca adalah kerana Ibn Sina dia berfikir setiap tahun umat Islam kena terbang, kena bermusafir. Dan Nabi kata dalam hadis Nabi SAW, maknanya Nabi katakan satu perjalanan, ya, la tushaddur rihal illa ila thalathata masajid. Tidak perlulah kamu bersusah payah untuk musafir kecuali kalau kamu nak pergi 3 masjid. Jadi 3 masjid ni orang Islam mesti akan musafir nak pergi. Pertama, Masjid Hadha, Masjidku, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Masjid Haram, Masjid Aqsa. Jadi 3 masjid ni umat Islam kena nak pergi kan dalam hidup. InsyaAllah ada rezeki kita sampai di 3 masjid. InsyaAllah 2 mungkin dah sampai. Masjid Aqsa mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah dapat salat di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, namun satu lagi perjalanan yang mesti dilakukan oleh orang Islam, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang ada kemampuan. Apa dia? Perjalanan haji. Jadi perjalanan haji ni maksudkan mesti pergi Arafah. Maknanya mesti berada di Arafah pada hari Arafah, dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau tak ada kat situ, maknanya tak ada haji. Dan mestilah orang Islam bermusafir. Kan, kalau orang Islam bukan hanya berada di tanah Arab. Kalau tanah Arab mungkin mudah nak sampai Arafah, tapi berada di timur, di selatan, di mana timur, barat, utara, di selatan. Jadi kena musafir. Contohlah daripada Malaysia. Malaysia nak pergi Mekah macam mana? Kan? Kalau jalan darat macam mana jalan darat? Start India kereta nak pergi Mekah. Boleh tak? Jawapannya boleh, tapi sangat susah. Sebab apa? Jalan darat ni dia bukan rata sepanjang jalan. Ada kawasan yang tidak ada jalan. Ada kawasan yang berbukit bukau. Ada pula kawasan yang berlopak, kawasan yang berlumpur. Jadi ada seorang sahabat saya ni, dia berjaya sampai buat haji menaiki motor kapcai. Motor 100cc, itulah 100 lebih cc. Tapi saya dengar cerita dia, musafir tu lebih kurang 5 bulan lebih. Dia kena naik motor sampai naik ke arah Thailand apa semua, nak pergi arah India. Saya tanya dia, adakah naik motor saya sepanjang masa? Dia kata tak. Ada tempat yang langsung tak boleh naik motor. Kena naik pickup truck, bawa, kemudian sampai satu tempat turun balik, naik motor balik. Macam itulah. Lepas tu visa yang banyak, melalui banyak tempat, negara-negara. Jadi maknanya bukan senang. Perjalanan tu sangat panjang. Dan bila dah sampai ke Mekah, dah buat haji, Alhamdulillah. Dia tanya balik, naik motor ke? Dia kata, tak adalah. Motor, hantar naik kapal, dia naik kapal terbang balik. Jadi nak beritahu apa, jalan darat ni sudahlah panjang dan bukan mudah. Jalan darat ni antara jalan yang sukar untuk sampai ke Mekah. Kalau kita lah di Malaysia. Jadi kalau kedua, jalan laut. Jalan laut dulu di tanah Melayu pun naik jalan laut kan. Kalau nak pergi haji, nak pergi umrah di Malaysia tahun 60-an, 50-an ni. Jadi kalau nak pergi, naik kapal. Kapal tu pula naik 3 bulan, 4 bulan. Mungkin singkat sikit lah daripada darat. Sebab jalannya lautan saja tu, tapi jauh. Dan risikonya pun sebagaimana adanya ombak, perjalanannya panjang, jauh. Maka kalau adalah orang meninggal dunia di atas kapal sedangkan perjalanan masih ada lagi sebulan lama, tak boleh simpan dah jenazah tu. Maka kalau meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, kemudian akan dilepaskan di lautan. Maknanya dikebumikan di lautan. Maknanya tidak dibawa pulang jenazah tu. Jadi sebab apa? Sebab perjalanan masih jauh lagi. Oleh sebab itulah kita sebut, nak beritahu kata betapa perjalanan darat dan perjalanan laut itu sangat jauh. Tapi bagaimana perjalanan udara? Hari ini kan kita pergi Mekah, pergi Jeddah berapa jam daripada Malaysia?
8 jam saja. Masuk tadi sampai 6 bulan, sebulan dan laut 4 bulan, jalan udara 8 jam. Masya Allah. Ya. Mana sangat-sangat singkat. Ya. Lebih kurang tak sampai pun setengah hari dah sampai dah Jeddah. Ya. Kerana projection penerbangan itu akan merentasi daratan dan lautan. Jadi nak beritahu bahawa penerbangan inilah antara jalan yang paling efisien untuk bermusafir. Ya, jalan yang paling terbaik, jalan yang paling singkat, jalan yang paling memudahkan. Jadi sebab itulah Imam Ibn Firnas meyakini bahawa kalaulah dia mampu menciptakan mesin terbang atau menginspirasikannya agar nanti terciptalah kapal terbang ataupun transportation udara yang lebih baik, maka sudah pasti manfaat yang besar dia dapat tinggalkan. Sebab tu 65 tahun dia terjun daripada tempat yang tinggi kan, untuk membuktikan bahawa manusia mampu untuk terbang. Maka dia meloncat daripada tempat yang tinggi. Kali pertama dia berjaya, tapi kali kedua dia jatuh masa landing dan dia pun dah berusia sangat. Sebabkan itulah akhirnya dia wafat, meninggal dunia kerana jatuh. Masa landing tu dia tak cantik dia punya landing tu, maka akhirnya dia meninggal dunia. Jadi nak beritahu kata apa, usahanya ulama nak tinggalkan jasa, dan akhirnya 100 tahun selepas tu terciptalah kapal terbang Wright Brothers, yang menggunakan enjin, dan akhirnya begitulah seterusnya sampailah terciptanya Boeing, kapal terbang yang besar, dan jet yang tercipta. Semuanya berinspirasikan daripada Abbas Ibn Firnas. Jadi bayangkanlah hari ini orang musafir pergi ibadah dan sebagainya, berapa banyak pahala yang dia dapat. Subhanallah. Jadi balik kepada tadi, maka kita lihat bagaimana Abbas Ibn Firnas menciptakan kapal terbang berdasarkan inspirasi dari ayat Quran. Baik, kita lihat ayat dari surah Al-Mulk tadi. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Pertamanya, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan haiwan ini, maka dia melihat bagaimana bentuk rupa haiwan itu. Jadi bentuk rupa burung ini, kita lihat di hadapannya dia tajam muncungnya ataupun dia punya paruhnya. Kemudian sayapnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri yang seimbang. Kemudian ada pula bentuk badan itu di belakangnya pula, di hujungnya ada ekor. Maka subhanallah, bentuk ini adalah bentuk penciptaan at-tayr yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan bentuk inilah yang hari ini kita lihat semua kapal terbang, jet pejuang, apa saja. Inilah bentuk. Tidak ada bentuk yang lain-lain. Kerana apa? Bentuk ini adalah bentuk yang paling efisien, bentuk yang paling terbaik untuk terbang. Kata Allah Ta'ala suruh apa? Awalam yarau ila at-tayr. Tidakkah kamu melihat kepada haiwan itu bagaimana Allah menciptakannya? Jadi sebab itulah Ibn Firnas menciptakan mesin terbang yang pertama seperti haiwan ini. Lalu sayapnya yang kedua. Kita lihat rangka sayapnya. Bukan hanya luaran Allah Ta'ala ciptakan bentuk. Sebab itu kita lihat bentuk haiwan ini, kita sebut Allah ini Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Juga begitulah kita sebutkan bahawa dengan kita melihat bentuk rupa haiwan ini, Allah ini Al-Khabir, yang maha mendalam pengetahuan. Alimun Khabir. Jadi kita mengetahui di situ tanda kebesaran Allah SWT, bukan pada penciptaan rupa bentuk haiwan itu. Dan yang kedua, bukan hanya rupa bentuk haiwan itu, tetapi penciptaan dalamannya. Iaitu contohnya bagaimana burung ini mengembangkan dan menguncup sayapnya. Maka Allah Ta'ala menciptakan otot yang sangat kuat pada sayap burung ini dan di pertengahan badan burung ini, untuk membolehkan ia mengembangkan dan menguncupkan sayapnya dengan efisien, dengan kuat. Jadi ini antara keagungan Allah. Bagaimana Allah mengetahui haiwan ini dan memberi ilham untuknya ia terbang. Maka sepasti dengan penciptaan haiwan itu sendiri, tanda maha
bijaksananya Allah Ta'ala yang menentukan haiwan itu untuk terbang. Lalu kemudian Allah jadikan sayap burung ini dengan tulang belulang di dalam haiwan ini menggunakan maknanya Allah Ta'ala jadikan tulang belulangnya tidak seperti mamalia yang lain. Mamalia yang lain ni tulang belulang dia tebal, dia keras dan dia solid. Maknanya di dalam tulang tu dia penuh. Contohnya tulang ayam kita makan kan. Tulang ayam tu dia ada weight, dia ada berat. Dan bila kita tengok tulang tu padat. Macamlah tulang haiwan-haiwan di atas darat ni semuanya macam tu. Tapi berbeza dengan burung. Tulangnya ada lompong, dipanggil hollow bones. Tulang yang lompong di tengah. Kenapa? Sebab Allah nak jadikan tulang itu ringan. Sebab tu Abbas Ibn Firnas menciptakan mesin terbang pertamanya menggunakan buluh sebagai rangka kepada mesin. Kerana buluh ini lebih ringan. Maknanya apa? Dia seperti mana tulang kepada haiwan ni at-tayr, burung-burung berterbangan. Baik, jadi masukkan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi. Maka begitulah juga yang ketiga ni, sayap burung. Sayap burung ini Allah SWT jadikan dengan adanya bulu. Dan bulu-bulu burung ini menjadikan ia mampu untuk glide ataupun mampu untuk dia glide ni macam mana? Mampu untuk dia mendapat tekanan atau geseran udara yang membolehkan dia untuk terus bertahan terbang dengan tempoh yang panjang. Jadi Masya Allah, burung tidak perlu 100% mengibahkan sayapnya. Bila dah berada di udara, dia akan terapung berdasarkan tekanan udara yang berada di sekeliling, yang menolaknya supaya ia kekal berada di atas. Dan sebab itulah bila dah faham konsep ini, maka manusia pun ciptalah baju gliding. Seperti yang kita tengok baju macam tupai terbang tu kan. Dia ada sayap dekat belah tepi. Lalu dia boleh terbang. Bila terjun tempat tinggi, dia terbang dengan tempoh yang panjang dengan laju lah. Jadi nak beritahu sayap burung ini juga, dia Ibn Firnas gunakan kain sutera sebagai sayap. Dan juga penghujung ni ada bulu burung yang besar lah supaya membuat bentuk sayap itu sama seperti burung. Dan burung contohnya burung helang terbang di hujung sayapnya ada macam melentik sikit di hujung tu, macam dia ternaik sikit bulu. Dan itu juga diaplikasikan dalam penerbangan. Sehingga hari ini kita nampak kapal terbang, dia ada hujung tu, dia ada hujung sayap ni ada melentik sikit macam tu. Itu dipanggil winglet. Winglet ni tujuannya untuk menstabilkan sayap penerbangan supaya dua-dua sayap tu terbang dengan stabil. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inspirasi itu semua datang daripada haiwan yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitu juga yang keempat, kita fokuskan pada bentuk sayap. Jadi bentuk sayap burung ni dia ada satu nama. Bahagian aeronautik atau kejuruteraan aeronautik, kejuruteraan penerbangan, menamakan sayap burung ini bentuknya adalah bentuk aerofoil. Dia panggil bentuk aerofoil. Jadi bentuk aerofoil ni adalah bentuk yang sangat unik. Sebab yang menciptakan bentuk itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melihat bentuk aerofoil itu, kita akan dapat mengetahui bagaimana Allah SWT ini maha bijaksana. Jadi kalau kita lihat daripada tepi burung ni, kita akan nampak bentuk sayap ni macam tangan saya ni. Dia macam gambar yang saya lukis ni lah. Macam tu, nampak? Tak nampak sangat. Kalau saya lukis bentuk aerofoil itu, yang inilah yang Allah SWT suruh kita lihat dalam Quran. Awalam yarau ila at-tayr. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan? Jadi ini bentuk sayap daripada di sini kepala burung, di sini sayap ni di belakang. Jadi bentuk ini adalah bentuk yang dipanggil aerofoil, yang mana Allah SWT sebut dalam Quran, awalam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama'. Apabila sayap burung ini dia berterbangan, maka sebenarnya berlaku sesuatu prinsip, sesuatu proses yang membolehkan ia
terus terbang dan ke hadapan. Jadi apa proses tu? Yang ni Allah sebut fi jawwis sama, di udara, di langit Allah Subhanahu Taala. Apa yang berlaku maksudnya ayat ini adalah ayat yang sebenarnya menjelaskan tentang satu prinsip yang baru diketahui manusia pada abad yang ke-16. Maknanya setelah 1000 tahun lebih Quran diturunkan, maka barulah difahami tentang konsep ini atau prinsip ini yang dipanggil sebagai prinsip Bernoulli. Jadi prinsip Bernoulli ini adalah prinsip yang mengkhabarkan velocity, kelajuan kepada berdalih sama ada udara ataupun cair. Apabila kelajuan tinggi, velocity tinggi, maka tekanan pressure akan menjadi rendah. Maksudnya kalaulah laju di kawasan tu angin laju, maka di bahagian atas akan tekanannya akan kurang. Manakala di bawah pula, sebab bentuk sayap tu macam ni. Macam ni. Macam ni. Kalau bawah pula disebabkan di bawah ni aliran udara rendah, tidak laju, maka tekanan dari bawah ni menjadi tinggi. Sebab tu bila burung tu mengibahkan sayapnya, dia akan menolak ke hadapan dan ke atas. Jadi ini dipanggil prinsip Bernoulli. Dan sebab itulah konsep yang sama digunakan pada kapal terbang. Kapal terbang tidaklah mengibaskan sayapnya seperti burung, tetapi konsepnya itu. Bagaimana ada enjin turbine. Enjin turbine ni menggerakkan sayap berserta kapal terbang itu dengan kelajuan yang tinggi, yang akhirnya membolehkan udara di bahagian atas itu menjadi sangat laju dan membolehkan tekanan di atas menjadi rendah, manakala tekanan di bawah menjadi semakin tinggi. Maka sebab itulah ia boleh terbang. Subhanallah. Jadi konsep yang keempat diambil daripada ayat Quran yang juga merupakan penjelasan 1400 tahun sebelum manusia faham tentang prinsip Bernoulli. Quran dah sebut dah tentang prinsip itu dalam ayat surah An-Nahl ayat 79. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah satu daripada tanda kekuasaan Allah, tanda keagungan Allah Ta'ala, tanda mukjizat Quran, yang mana menunjukkan bahawa manusia di zaman Nabi SAW tak ada seorang pun yang faham benda ini. Tak ada seorang pun yang boleh memahami, boleh mengetahui tentang hal ini, melainkan yang mana ayat yang Nabi bacakan itu, melainkan ia adalah ayat yang turun daripada Tuhan semesta alam, daripada Allah Rabbul Jalil, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, haiwan, tumbuhan dan seluruhnya. Maka dengan itulah kita mengetahui bahawa ayat-ayat ini bukan Nabi yang ciptakan, dan tak ada manusia pun yang faham hal ini, tak ada manusia pun yang mengkaji hal ini. Bahkan manusia memegang kepercayaan bahawa mustahil manusia terbang pada satu ketika dahulu, tapi hari ini ayat ini menunjuk telah terbukti dengan terciptanya kapal terbang, jet-jet pejuang dan sebagainya, jet dan berterbangan. Kerana semua itu bila kita patah balik kepada asalnya, ia datang dari inspirasinya daripada Al-Quran. Maknanya apa? Misalkan membaca Quran ni tak pernah membuatkan manusia mundur. Hanya kerana Islamofobia, orang-orang yang musuh-musuh Islam datang untuk menakutkan umat Islam, untuk membuatkan manusia fobia terhadap Islam. Mereka kata baca Quran ni buat manusia jadi mundur, buat manusia ni jadi ketinggalan, buat manusia ni jadi teroris, na'udzubillah. Sedangkan semua itu adalah tuhmahan yang buatkan supaya manusia jauh daripada Quran, supaya umat Islam jauh tak baca Quran. Walhal meninggalkan Quran lah yang menyebabkan manusia jadi mundur. Lihat hari ini orang-orang yang tak mau beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Allah Taala sebut apa dalam Quran? Walaysa, maknanya Allah Taala menyatakan tidak akan sama zakar wal unsa. Maknanya apa? Tidak akan pernah sama lelaki dan wanita. Kalau ikut pelik, orang akan pada awal yang baca, kenapa Quran sebut pasal wanita dan lelaki, mestilah ada banyak perbezaan. Rupanya hari ini orang tak faham lelaki dan perempuan perbezaannya. Ini setelah ada golongan LGBT dan sebagainya, sampai confuse. Yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, yang
Perempuan jadi lelaki, nak panggil apa? Lelaki ke nak panggil perempuan? Kan? Lelaki jadi perempuan, nak panggil yang perempuan jadi lelaki. Jadi mereka tak boleh nak distinguish, tak boleh nak bezakan lagi dah mana lelaki dan perempuan. Ini satu kemunduran yang begitu besar berlaku kepada manusia apabila mereka meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan firman Allah Taala. Sebab tu hidup kita ni nak jadi insan berjaya, kita akrabkan diri dengan Quran. Anak cucu kita, insya-Allah biar mereka akrab dengan Quran. Belajar Quran peringkat awal lagi, dah pun kalau mampu menghafaz Quran, boleh memahami ayat Allah Ta'ala, insya-Allah kehidupan akan menjadi semakin teguh pada kejayaan, pada kebaikan. Dan insya-Allah kejayaan bukan hanya dunia, tapi sampailah ke akhirat kelak. Sebab itulah prinsip-prinsip ini yang ada pada haiwan diambil oleh Imam Ibnu Firnas untuk dia menunjukkan kebenaran ataupun menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa manusia itu mampu terbang dengan izin Allah Ta'ala seperti mana burung yang terbang. Dan akhirnya dia berjaya membuktikan pada tahun 850 Hijriah. Dan setelah itu lebih kurang 100 tahun lebih selepas itu, barulah maknanya apa berlaku, kajian demi kajian, development, sehingga akhirnya terciptalah kapal terbang yang berenjin yang pertama, 100 tahun lebih setelah wafatnya Ibnu Firnas. Maka tapi itulah jasanya yang akhirnya menjadi manfaat kepada seluruh umat Islam. Kenapa Barat mengetahui cara ini dan sebagainya? Kerana rupa-rupanya di zaman terdahulu, di dunia Barat ni berlaku satu masa dipanggil Dark Ages, zaman kegelapan. Zaman kegelapan ni kenapa? Masa tu zaman di mana gereja memerintah. Gereja memerintah, dia tak benarkan kepada mereka, orang-orang rakyat jelata ni tak boleh menjadi orang yang mengkaji, orang yang membuat invention, penciptaan, eksperimen. Dia orang tak suka benda ni. Jadi ada sampai yang mengeluarkan satu fakta yang berbeza dengan gereja, mereka bunuh orang-orang ni. Dan akhirnya orang Barat ni lari kepada negara Islam di Cordova, Andalus, Baghdad dan sebagainya untuk belajar daripada orang Islam. Akhirnya orang Islam mengalu-alukan, mengajarkan kepada mereka, mereka menterjemahkan kitab-kitab orang Islam dari bahasa Arab kepada bahasa mereka. Mereka bawa pulang ilmu-ilmu ni, akhirnya berlakulah zaman Renaissance, zaman kebangkitan dunia Barat. Dan sebab tu penulis dunia Barat namanya Philip K. Hitti. Philip K. Hitti dia kata apa? Dunia Barat ni tidak akan pernah mendapat kecemerlangan atau tamadun ataupun kejayaan zaman Renaissance itu tak akan wujud sekiranya bukan dengan jasa ulama-ulama Islam. Jadi maknanya orang Barat ni berjaya sebab orang Islam, sebab ulama Islam. Sebab itulah kita kena ada, orang Islam kena ada jati diri, cinta pada ilmu, kan? Bersungguh-sungguh nak tinggalkan manfaat dengan bidang-bidang ilmu yang pelbagai. Kalau kita mahir satu bidang, kita ajarkan, kita beri manfaat pada orang supaya akhirnya ilmu itu juga walaupun bukan ilmu agama tapi ilmu yang baik yang memanfaatkan, ilmu itu juga akan jadi hasanah untuk kita, dunia dan akhirat yang berpanjangan sampai kita dapat pahala setelah walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi ini antara ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang konsep penerbangan yang akhirnya hari ini terciptanya kapal terbang, helikopter dan lain-lain disebabkan konsep yang telah pun Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Mulk dan surah An-Nahl. Jadi ini satu perbincangan yang saya fikir akan membuka mata kita bahawa Quran tidak akan pernah membuatkan manusia mundur, bahkan meninggalkan Quran dah manusia mundur. Mendekati Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, beramal dengannya, menjadikan kita orang yang berjaya, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi para jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat seterusnya ayat-ayat Quran, antaranya kita beberapa ayat renungan dalam surah Al-Jasiyah, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala firman,
Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada seluruh langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Taala bagi orang-orang beriman. Jadi sebab itulah kita dalam kehidupan kita banyak buat bacaan, membaca, kita buat sedikit sebanyak kajian. Dan semuanya itu tentang alam semesta ini, langit, bumi, daratan, lautan, haiwan, tumbuhan, semuanya ada tanda dan bukti kebesaran Allah. Kerana semua itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan sebab itu dalam surah Fussilat ayat 53 Allah berfirman lagi, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah Subhanahu wa taala akan kami perlihatkan kepada mereka. Allah akan tunjukkan kepada maknanya manusia bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di seluruh ufuk penjuru alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada kejadian manusia itu sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehinggalah jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang benar daripada Allah SWT. Jadi hari ini kapal terbang tercipta tu, kita tahu bahawa semuanya asalnya daripada Al-Quran. Tidak tercipta kapal terbang tu melainkan disebabkan inspirasi yang dibawa oleh Abbas Ibn Firnas untuk merealisasikan firman Allah Ta'ala. Yang akhirnya dengan sebab itulah terciptanya kapal terbang hari ini, helikopter hari ini. Berarti sangat-sangat maknanya apa? Hebat Al-Quran ini. Al-Quran adalah mukjizat. Allah akan tunjukkan tanda kebesarannya, kekuasaannya di langit, di bumi, daratan, lautan, sehingga akhirnya kita mengetahui bahawa Quran adalah kitab yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya jemaah sekalian dirahmati Allah Taala. Kita bacakan pula renungan dari surah An-Nur ayat 41. Dalam surah An-Nur ayat 41, jemaah sekalian, Allah Taala berfirman, kita lihat surah An-Nur ayat 41. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah, tidakkah kamu melihat bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, telah bertasbihnya seluruh makhluk yang ada di langit serta yang ada di bumi. Jadi semua makhluk langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga wat-tayru safat, dan begitulah juga burung-burung yang berterbangan secara berbaris. Jadi dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala selalu sebut tentang baris. Ya, contohnya dalam surah As-Saff, surah baris juga, ya. Allah Ta'ala beritahu bagaimana orang mukmin berperang, ya, dalam keadaan berbaris, seperti gunung yang terpasak, artinya sangat-sangat kuat, ya. Jadi berbaris ni satu konsep yang Allah Ta'ala selalu sebut dalam Quran. Hatta burung yang berterbangan itu pun dalam keadaan berbaris. Ini berbaris dalam bentuk V, kan, terbang macam tu, kan. Jadi rupanya bentuk tu pun ada manfaat. Bila burung terbang dalam tempoh yang panjang macam tu, burung-burung ini boleh memastikan penerbangannya dalam keadaan selamat, dalam berkumpulan. Dan begitulah juga dalam keadaan efisien, tenaga akan kurang, maknanya kurang digunakan, dia boleh terbang dengan baik, ya. Dan begitulah juga dia berterbangan dengan tempoh yang panjang,
maka dia berada dalam penerbangan yang orang kata apa, kita sebut tadi lah, efisien tadi tu, dengan baik, dengan selamat. Maka sebab itulah bila kita lihat hari ini penerbangan, contohnya jet, dia berterbangan dalam operasi, ataupun dia berterbangan dalam pertunjukan, maka berterbangan dalam bentuk yang sama seperti burung berterbangan, kerana bentuk itulah paling efisien, paling terbaik, Masya Allah. Jadi kita sebutkan bagaimana seluruh alam semesta ini, langit, bumi, daratan, lautan, haiwan, tumbuhan, termasuklah burung-burung yang berterbangan secara berbaris, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan semuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu." Semua makhluk ini dia tahu cara bagaimana mengagungkan Allah Taala dan cara untuk bertasbih kepada Allah Taala. Jadi cara mereka bertasbih menyucikan Allah Taala, artinya tidak sama dengan manusia. Waktu dalam Quran Allah beritahu apa? Bagaimana makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah. Banyak ayat Quran Allah beritahu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa ma fil ard. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala beritahu, dan sedang bertasbihlah seluruh langit dan bumi kepada Allah SWT. Seluruh yang ada di langit, di bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbihlah seluruh yang makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maknanya Allah beritahu semua makhluk ni semua mengagungkan Allah. Kan? Jadi kenapa manusia tak mengagungkan Allah? Waktu kita lah yang kena paling mengagungkan Allah, sebab kita ni ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah dijadikan al-insan, manusia itu, dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kalau haiwan macam burung yang berterbangan itu pun bertasbih pada Allah, semut, haiwan-haiwan yang melata, haiwan-haiwan yang hidup di muka bumi, haiwan yang hidup di dalam lautan pun bertasbih pada Allah, maka mengapa kita tak bertasbih pada Allah Ta'ala? Sebab tu kalau kita tengok haiwan ni, burung terbang, kita teringat ayat ni. Kalau kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan bertambah iman dan takwa kita, insya-Allah. Dan semua haiwan ini tahu bertasbih pada Allah. Tapi Allah sebut apa dalam Quran? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak akan dapat memahami bagaimana tasbih mereka. Jadi sebab itulah, kalau sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hidup kita ni biar banyak mengingati Allah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan kebaikan dan juga rahmat-Nya, insya-Allah. Wallahu alimu bima yaf'alun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui akan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi apa yang kita lakukan semuanya di bawah pengetahuan Allah Taala. Banyak kita berzikir, tengok tanda kuasa Allah, kita pun ingat, oh haiwan ni pun bertasbih, maka kita pun bertasbih kepada Allah. Dengan itu mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Taala yang mendapat rahmat, kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, terima kasih rahmati Allah Taala. Saya nak berkongsi sikit lagi berkaitan dengan tadi, kalau burung memiliki sayap, begitu juga sebahagian haiwan yang lain, antaranya yang memiliki sayap seperti nahl, lebah memiliki sayap, dan begitu juga zubabah, yang disebut dalam Quran juga, iaitulah apa ni disebutkan dengan kalau nahl, lebah, zubabah ni lalat, lalat. Begitulah juga ba'udah, Allah sebut dalam Quran. Ini ba'udah itu adalah nyamuk, juga memiliki sayap. Jadi semua haiwan-haiwan ini dia mampu untuk terbang dengan izin Allah Subhanahu Taala. Namun konsep penerbangan yang Allah kena ketengahkan adalah burung. Mengapa? Sebab cara serangga terbang berbeza. Serangga terbang dengan mengibaskan sayapnya dengan frekuensi yang sangat tinggi. Maka sebab terlalu tingginya frekuensi, maknanya kibasan sayapnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat laju, menyebabkan kibasan itu juga mengeluarkan bunyi. Seperti contoh lebah yang ada bunyi apa? Zzz. Kerana kibasan sayapnya yang laju. Begitu juga bunyi lalat.
Bunyi lalat ni pun ada bunyi juga kan. Ataupun nyamuk bunyi itu kerana betapa kuatnya frekuensi kibasan sayapnya. Jadi tak mampu diaplikasikan manusia. Maka apa yang mampu diaplikasikan? Burung. Kerana burung tidak terbang dengan mengibarkan sayapnya dengan terlalu laju, kecuali sebahagian saja seperti hummingbird. Hummingbird ni burung yang sangat kecil. Dia makan madu, dia terbang dengan mengibarkan sayapnya dengan laju sekali seperti lebah. Namun penerbangan burung yang lain itu mampu untuk ditiru oleh manusia. Sebab itu Allah Ta'ala mengenengahkan konsep penerbangan dalam Quran melalui burung. Kerana Allah Maha mengetahui kemampuan manusia dan mampu kemampuan manusia untuk merealisasikannya dengan mengambil contoh daripada haiwan ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan subhanallah, selain daripada itu, ada juga makhluk Allah Ta'ala yang memiliki sayap, antaranya para malaikat. Tapi malaikat ni adalah makhluk Allah yang gaib. Kita tak boleh melihat malaikat dengan rupa sebenar, melainkan dengan izin Allah. Nabi SAW dalam hadis sahih menceritakan Nabi melihat Jibril 2 kali dengan bentuknya yang sebenar. Nabi sebut Jibril ini saddal ufuk, memenuhi ufuk. Artinya sangat-sangat besar Jibril AS di antara langit dan bumi. Mabaina sama wal ard, sangat-sangat besar Jibril AS. Dan Jibril ini ada situmiyah janahi, iaitu adanya 600 sayap. Ini Jibril AS. Manakala malaikat Israfil dalam hadis yang lain, kalau Jibril ada 600 sayap, hadis yang lain menyebutkan Israfil ada 1,200 sayap. Masya Allah. Jadi ini malaikat Allah SWT. Jadi macam mana rupa malaikat? Ya, rupa sebenar kita pun tak boleh nak reka. Sebagai orang kata, oh macam tu macam yang dalam cerita kartun tu ke, yang malaikat tu, angels dia orang lah ada sayap. Macam tu ke? Tak. Bukan macam tu. Itu hanya gambaran. Tapi hakikatnya rupa sebenar malaikat itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Wallahu a'lam. Tapi Nabi SAW melihatnya seperti disebut di dalam hadis, sebanyak 2 kali Nabi melihat Jibril dengan rupa yang sebenar. Dan ini antara makhluk Allah Ta'ala yang mulia, malaikat, yang mana ketika mana Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini dia tidak akan melakukan perkara yang menentangi perintah Allah. Jadi kalau Allah perintahkan kepada malaikat sesuatu perintah, maka dia akan buat untuk selama-lamanya sampailah Allah Ta'ala menyuruh dia untuk melakukan yang lain. Dia tidak akan pernah melawan perintah Allah SWT. Jadi malaikat ni dia taat. Walaupun dia perkasa, tapi dia taat kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah kita balik kepada tadi. Selesai kita ketahui bahawa malaikat ini antaranya dia sentiasa mendoakan kebaikan. Sebagai contohnya, kalaulah kita berada dalam majlis ilmu, Nabi sebut wa haffazhumul malaikah. Bila kita berada dalam majlis mengingati Allah Taala, majlis ilmu, majlis membacakan Quran, majlis membacakan hadis Nabi SAW, maka para malaikat ini dia akan mengerumuni majlis-majlis itu. Untuk apa? Untuk mendoakan orang yang datang ke dalam. Orang yang maknanya apa, duduk dalam majlis itu. Orang yang mendengar majlis-majlis ilmu, dengar ayat Quran dan hadis Nabi kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan maknanya apa, malaikat akan berkumpul dan mendoakan kita. Sebab tu untung sangat kita berada dalam majlis ilmu. Untung kerana kita mendapat doa-doa para malaikat yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sentiasa akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Sebab tu kita berada di majlis ilmu ni satu keuntungan yang dimaksudkan dalam Allah Ta'ala. Dan begitulah juga seperti yang kita bicarakan semua tadi, maka khulasahnya kita ambil beberapa poin. Yang pertama dimaksudkan dalam Allah Ta'ala. Poin yang pertama, dalam Quran semuanya memiliki ibrah, pelajaran, dan memiliki kebaikan untuk kita. Maka sentiasalah kita baca Quran, kita memahami ayat Quran, kita mentadaburi ayat Quran. Baca, faham, tadabur, yakni berfikir tentang ayat Allah Ta'ala, dan kemudian kita mengamalkan apa yang telah dinyatakan Allah dalam Quran. Sentiasa kita tak akan rugi
bila kita baca Quran, memahami dan beramal dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Quran mengajar kita untuk berjaya. Ya? Sebab tu Quran tidak membacanya, mendekatinya tidak akan pernah memudurkan, bahkan akan menjadikan kita orang yang berjaya. Sebab tu tak pernah rugi orang yang hafal Quran, orang yang baca Quran, orang yang mendalami Quran. Kerana Quran itu sentiasa membawa manusia kepada kejayaan. Yang ruginya kalau dia baca tapi dia tak mau amal. Kalau dia baca, dia tak mau faham, itu rugi. Ya? Tapi kalau dia tak baca langsung, itu lagi rugi. Lagi rugi maksudnya. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita lihat Allah Ta'ala menyuruh kita melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala pada langit dan bumi, pada daratan, lautan, pada haiwan, tumbuhan. Padanya terdapat tanda dan bukti kekuasaan Allah. Jadi selepas ni kalau kita keluar, dan kita musafir, kita pergi jalan-jalan, kita pergi mana-mana lah, kita sentiasa jangan lupa untuk mengingati Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Taala suka hamba-hambanya yang sentiasa mengingati Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Dan begitulah juga berfikir tentang tanda kebesaran Allah SWT yang terdapat di seluruh alam semesta ini. Akhirnya dengan itu juga mereka membesarkan Allah SWT. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi tuan-tuan dimasukkan dalam Allah Taala, pada dimasukkan kita musafir, kita jangan lupa kepada Allah Taala. Kan? Jadi itu antara. Yang keempat, banyakkanlah berzikrullah. Berzikrullah dengan cara apa? Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan berzikir kepada Allah. Dan begitulah zikir boleh juga maksudnya menuntut ilmu. Untuk ilmu itu juga zikir, berada majlis ilmu itu juga majlis zikir. Dan macam itulah juga kita banyakkan berzikir, banyakkan juga berfikir. Menggunakan akal fikiran kita, kita mengingati maknanya kebesaran Allah Ta'ala dan kita berfikir tentang tanda kebesaran. Kita tengok burung yang berterbangan, ya, kita tengok lautan, daratan, kita sebut Maha Sucinya Allah yang menciptakan semua ini dengan kekuasaan Allah. Ya. Dan juga zikir ini juga yang ketiga adalah dengan kita baca Quran, ya, dan membaca maknanya. Ya. Itulah juga zikrullah, ya, bila kita mengingati Allah SWT, bila kita lihat tanda kebesarannya. Ya. Dan seterusnya yang kelima, ya, yang kita sebutkan, yang kelima ialah bagaimana dalam kehidupan kita ni makhluk-makhluk pun dia bertasbih pada Allah, membesarkan Allah. Maka mengapa tidak kita? Maka sesialah kita jaga ketaatan kepada Allah, sesialah kita meninggalkan larangannya, sesialah kita melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala suka, ya, sunnah-sunnah Rasulullah dan sebagainya. Ya, moga-moga kita mendapat kebaikan dan kejayaan dunia akhirat. Dan Ja'far At-Tayyar, sahabat tadi, mendapat sayap di hari akhirat kerana pengorbanannya terhadap agama. Maka apa yang kita sanggup korbankan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala dan kejayaan di hari akhirat, maka sesialah kita berusaha setiap hari, korbankan sedikit harta kita, masa kita, ya, kelebihan yang kita ada semuanya, untuk kita mudah-mudahan mendapat rahmat dan kebaikan insya Allah. Macam pagi ni kita korban sikit masa kita kan, sejam setengah untuk dengar ayat Quran, untuk membacanya, memahaminya. Moga-moga Allah bagi berkat dalam hidup kita, sehingga kita mendapat hasanah dan kejayaan, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksudnya dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini dapat manfaat, menambahkan iman dan amal soleh kita, menambahkan takwa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan baiknya akhlak kita mencontohi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan asbab Quran kita mendapat rahmat Allah dan kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran kerana Quran itu akan menjadi syafaat, pembantu bagi orang-orang yang dekat dengan membaca insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi dan semoga Allah merahmati kita dengan kebaikan. Saya doakan semoga semua jemaah sekalian diberi kesihatan yang berkat, dimudahkan urusan, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Ta'ala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan, fi kulli zaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.